Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada malam ini kita teruskan perbincangan yang minggu lepas kan. Tak habis lagi tentang fadilat surah Al-Mulk itu. Jadi kita tengok balik kelebihan surah Al-Mulk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna fahman nabiyyin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wal ulama'il amilin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah kita sambung perbahasan minggu lepas tentang kelebihan surah Al-Mulk itu. Pergi kepada nota yang muka kedua tu. Imam Tabarani dan Al-Hafiz Ad-Diya Al-Maqdisi telah meriwayatkan melalui jalur Salam Ibnu Miskin dari Sabit dari Anas yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, suratun fil Qur'ani khasamat an sahibiha hatta adkhalathul jannah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada suatu surah yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam syurga, iaitu tabarakalladzi biyadihil mulk. Imam Tirmizi mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdul Malik ibnu Abu Suwairib telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Amr ibnu Malik An-Nukri dari ayahnya dari Abdul Jauza dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahawa salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat tenda ataupun kemah di dekat sebuah kuburan, padahal ia tidak mengetahui bahawa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba ia menyadari bahawa itu adalah kuburan seseorang. Ia mendengarnya sedang membaca surah Al-Mulk hingga khatam. Jadi orang yang dalam kubur tu dia dengar bacaan surah Al-Mulk. Maka ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, aku telah memasang tendaku ataupun kemahku di dekat sebuah kuburan, sedangkan aku tidak menyadari bahawa tempat itu adalah kuburan. Tiba-tiba aku dengar dari dalamnya seseorang membaca surah Al-Mulk sampai selesai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min azabil qabri. Itu adalah surah penangkal dan juga penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Jadi itu dia katakan kelebihan surah Al-Mulk itu. Mungkin orang tanya macam mana ayat-ayat Quran ini nak menahan mungkar wa nakir daripada menyiksa orang yang telah meninggal itu. Apakah bentuknya? Apakah dia menjelma jadi suatu lembaga yang hebat, yang kuat, yang gagah, boleh menahan mungkar wa nakir? Kita ada dikatakan mungkar wa nakir ini kalau dia pukul dikatakan sampai 7 petala langit, 7 petala bumi maknanya hebatnya. Orang kafir ke orang yang menderjana tak dapat menjawab soalan-soalan, maka dia hentam sampai dia tekan 7 petala bumi. Sebenarnya amalan-amalan kita, kebaikan, ketaatan yang kita lakukan, ada satu kisah yang masyhur
yang 3 orang ni, dia terkurung di dalam sebuah gua, ya, dan ditutup dengan batu yang besar, memang tak boleh nak gerakkan, ya. Maka masing-masing, ya, muhasabah apa yang mereka buat dulu daripada kebaikan, ya. Seorang tu mengatakan, aku menghormati ibu bapaku. Ibu bapa aku tidak makan, maka aku pun mendahulukan ibu bapa dia makan. Kalau ibu bapa tak makan, dia tak akan makan. Jadi itu satu amalan yang hebat. Dengan kalau itulah dia kata, amalanku yang ikhlas kepadamu ya Allah, kamu gerakkanlah batu yang menutup pintu gua. Automatik dia bergerak. Maknanya amalan kita tu ada power. Tapi dengan syarat kena ikhlas. Makna boleh gerak sedikit. Yang kedua, seolah orang tu mengatakan, aku terlalu kasih cinta kepada anak pak saudara. Dia hendakkan suka, cinta apa tu, tapi tak diterima. Sehingga ada satu ketika dia kata, aku boleh nak buat apa pun kepada anak perempuan pak saudara aku, tapi dia ingat aku takut Allah, ya. Maka dia katakan kepada Allah, ya Allah, kalau itulah amalanku yang ikhlas, maka gerakkanlah lagi pintu batu tu daripada pintu gua tu. Maka bergerak lagi, tapi tak habis juga dia. Kemudian ada sampai satu orang dia majikan, ada pekerja dia, ya. Kemudian pekerja dia tak sempat nak ambil gaji, dah lari tak ke mana tak tahu, ya. Lepas itu gaji pekerja dia ni dia laburkan, dia belikan kambing, dia piara, kemudian dah banyak apa semua, dia belikan unta, sampai kaya raya lah, banyak harta dia, kan. Kemudian datang, ya, dia punya pekerja ni seolah nak minta gaji yang dulu. Maka dia kata, kamu punya gaji dulu itulah, ini untanya, lembu apa semua tu, ya. Maka dia heran lah, kan. Tapi itulah dia kata, aku laburkan apa semua, sehingga dia katakan, wahai Allah, kalau itulah amalku yang ikhlas, ya, maka bukakanlah, ya. Maka terbuka luas, ya, pintu gua itu, ya, dan dapat mereka keluar, ya, daripada gua, ya. Jadi maknanya kita jangan fikirlah, ya, macam mana amalan-amalan kita ini mampu membela kita, ya, di semasa kita berada dalam kubur, itu juga semasa kita berada di mahsyar, ya, di akhirat besok lah, kan. Itu semuanya terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana ianya mampu, ya, amalan-amalan ibadah kita itu mampu, ya, menyelamatkan kita. Jadi salah satu daripadanya amalan orang yang suka membaca dan menghafal, ya, surah Al-Mulk itu. Kemudian Imam Tirmizi mengatakan bahawa hadis ini gharib, makna asing, bila ditinjau dari segi jalurnya, ya, hadis dia punya sanad-sanad, dan hal yang semisal telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian Imam Tirmizi meriwayatkan pula melalui jalur Lais bin Abu Salim dari Abu Zubair dari Jabir bahawa Rasulullah SAW masih belum tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Tanzil, iaitu surah Sajadah, dan Tabarakallazi biyadihil mulk, surah Al-Mulk. Rasulullah tak tidur lagi, sebelum tidur baca surah Sajadah dan juga surah Al-Mulk.
Lais telah meriwayatkan dari Taus bahawa kedua surah tersebut mengungguli semua surah dalam Al-Quran dengan 70 kebaikan. Surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah dikatakan adalah mengungguli semua surah dalam Al-Quran dengan 70 kebaikan. Imam Tabarani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ajlan al-Asbahani, telah menceritakan kepada kami Salamah ibn Syabir, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Hakam ibn Aban dari ayahnya, dari Ikramah, dari Ibn Abbas, yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la wadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Yang bermaksud, sungguh aku menginginkan bila surah ini dihafal di dalam kalbu setiap umatku, yakni surah Mulk. Jadi Rasulullah sarankan kepada umatnya, kalau bolehlah, sungguh aku inginkan, makna Rasulullah ingin sangat bahawasanya umat dia, setiap umat dia ada surah Al-Mulk di dalam dada. Jadi itu seolah harapan daripada Rasulullah SAW. Kita tahu surah ini ada 30 ayat. 30 ayat je, tak banyak kan. Boleh dihafal. Jangan kata aku dah tua tak boleh nak hafal. Jangan. Sebenarnya mungkin saya dah beritahu, ada seorang ustaz, dia kata semua lapisan orang boleh hafal, ya. Jangan cara dia satu hari satu ayat. Ambil je satu hari satu ayat. Yang penting orang tu boleh baca Quran, ya, boleh baca. Jadi satu hari satu ayat tu. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu sahaja yang kita baca hari pertama. Dalam salat pun kita baca tu. Berulang kali. Rakaat pertama baca tu, rakaat kedua pun baca tu. Tak salah. Ya, boleh. Jadi kalau daripada pagi sampai ke petang, itu yang kita ulang-ulang, insya-Allah, ya, akan tetap dalam ingatan kita. Kemudian besok tambah lagi satu surah, satu ayat, ya. Ulang juga macam tu. Hari ketiga macam tu, sampailah hari ke-30, insya-Allah, ya, ianya akan tetap di dalam ingatan kita surah Al-Mulk itu, ya. Ialah ustaz tu kata doa dia mudah aja, Allahumma paksa. Ya. Dia kata Allahumma paksa je, dia punya doa dia tu. Jadi kita paksa diri kita, ya. Sebab semua orang nak selamat kan. Semasa di kubur, semasa di mahsyar, semasa di akhirat besok, semuanya nak selamat, ya. Tapi kalau nak selamat tak buat apa-apa, itu namanya angan-angan, ya. Jadi angan-angan tak bawa ke mana. Bayangkan ada orang hanya dia kata salat dengan niat, ya. Besok di akhirat macam mana nak dapat balasan syurga dengan niat, boleh dapat ke? Tak dapat lah kan. Okay. Jadi hadis ini gharib dan Ibrahim orang Taif, hal yang semisal telah disebutkan dalam tafsir surah Yasin, ya. Memang kita dapati bacaan dan amalan-amalan dalam apa tu surah Al-Mulk ini, kelebihannya ada yang mengatakan hadis dhaif, hadis lemah. Hadis lemah tak jadi masalah, kita boleh aman. Jangan hadis maudhu'. Hadis yang maudhu' makna hadis yang direka. Itu tak boleh kita amal, ya. Hadis maudhu', hadis dhaif boleh diamal pada fadailul a'mal,
para ulama-ulama hadis membolehkan kita beramal dengan hadis yang lemah dalam masalah fadilat-fadilat amal. Jadi salah satu daripada fadilat ini adalah fadilat surah Al-Mulk. Walau macam mana pun banyak riwayat-riwayat yang didatangkan oleh para sahabat terhadap kelebihan surah ini. Jadi kalau dah banyak riwayat itu, dia boleh meningkatkan hadis itu kepada hadis yang lebih baik. Kemudian hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Humaid di dalam kitab musnadnya dengan lafaz yang lebih panjang daripada ini. Untuk itu mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibnu Hakam dari ayahnya, dari Ikramah, dari Ibnu Abbas, bahawa ia pernah berkata kepada seseorang, maukah aku hadiahkan kepadamu suatu hadis yang akan membuatmu gembira? Lelaki itu menjawab, tentu sahaja mahu. Ibnu Abbas mengatakan, bacalah surah Al-Mulk dan ajarkanlah kepada keluargamu serta semua anakmu dan semua ahli baitmu, makna ahli rumah, yang masih anak-anak, dan juga semua tetanggamu, iaitu jiran. Kerana sesungguhnya surah Al-Mulk ini adalah surah yang menyelamatkan dan yang mendebat atau membela pembacanya kelak di hari kiamat di hadapan Allah Tuhan, dan memohon kepadanya agar menyelamatkan dari azab neraka dan juga menyelamatkan penghafalnya dari siksa kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lawaditu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Sungguh aku menginginkan bila surah ini dihafal di dalam kalbu setiap orang dari umatku. Jadi itu yang disarankan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Itu terpulang, sama ada nak hafal atau tak hafal, terpulang. Yang penting dah ada dah maklumat tentang kelebihan itu, dan dia punya hikmah-hikmahnya terpulanglah, sama ada nak beramal ataupun tidak. Mungkin ada yang nak bertanya sebelum kita pindah. Ada nak tanya apa? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, kita kebetulan hari ini adalah 1 Rejab. Jadi ada sikit nota tentang Rejab ni, tapi tak banyak. Bolehlah di photostat nanti. Sebab tempat saya selalu photostat tu satu muka 4 sen je. Tapi hari ni hari raya dia tutup. Jadi sikit je dapat lah. Jadi amalan di bulan Rejab ini ianya tidaklah ada nas yang khusus, dianya juga bentuk fadilat. Siapa yang nak beramal silakan. Memang kelebihan ataupun banyak doa hantar dalam diviralkan tentang bermacam-macam kelebihan Rejab itu, Tapi kalau menyebut tentang kelebihan itu, kebanyakannya hadis itu hadis rekaan, hadis maudhu' dia tu. Jadi ini adalah dinamakan istighfar Rejab. Istighfar, maknanya bulan Rejab ini adalah bulan, salah satu daripada bulan haram. Bulan haram ini adalah bulan yang Allah menggandakan amal, menggandakan pahala amal sesiapa yang beramal, sama ada nak bersedekah ke, sama ada nak membaca Quran, menolong orang, dan macam-macam lah amalan yang dibuat, berpuasa, nak puasa. Ada orang berpuasa 1 bulan, bulan Rejab, bulan Syaban sebulan, bulan Ramadan dah tentulah sebulan. Maknanya dia buat 3 bulan berturut-turut.
ya. Rasulullah hanya mengatakan, hadis-hadis yang mengatakan Rasulullah banyak berpuasa dalam bulan Rajab. Dia tidak kata semua satu bulan itu dipuasa, tidak. Okey, amalan bulan Rajab atau dia kata istighfar Rajab. Pertama dia kata apa? Kita baca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni aku dan kasihani aku dan berilah taubat ke atasku. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Dia katakan 70 kali. Tapi di sini dia kata selepas maghrib. Sebenarnya sebelum maghrib pun boleh. Selepas asar kita baca pun tak ada masalah, boleh. Yang kedua dia kata subhanallahil hayyul qayyum. Subhanallahil hayyul qayyum 100 kali. Ini daripada 1 Rajab sampai 10. Kemudian yang ketiga subhanallahil ahadis samad. Itu juga 100 kali dari 11 hingga 20 Rajab. Keempat subhanallahir rauf. Itu juga 100 kali dari 21 sampai 30 Rajab. Kemudian doanya Allahumma bimusyahadati asraril muhibbin wa bil khalwati allati khassasat biha sayyidul mursalin hina usriyat bihi lailatus sabi'i wal 20 an turhama qalbil hazin wa nujibu da'wa ya akramal akramin. Ini dibaca beberapa kali pada 27 Rajab. Ya Allah yang menyaksikan rahsia yang di kalangan orang-orang yang muhibbin, orang yang menyintai Allah, dan dengan khalwatnya, dan yang khususkan baginya kepada Sayyidul Mursalin, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana diisrakan pada malam 27 Rajab. Ya Allah, kesihanilah ataupun turham, mana apa tu turham ni dan rahmatilah qalbi, hatiku yang hazin, yang duka cita, dan diterimalah doa wahai Allah yang bersifat akramal akramin, yang maha mulia. Kemudian yang keenam Ahmadu Rasulillah Muhammad Rasulullah 35 kali pada Jumaat akhir di bulan Rajab ketika khatib berada di atas mimbar, tidak putus wang di tangan ketika itu. Maknanya seseorang khatib tengah baca khutbah, kita baca Ahmadu Rasulillah Muhammad Rasulillah. Yang ketujuh, bacalah istighfar Rajab setiap hari. Ada dalam kitab Majmu' Asy-Syarif. Doa istighfar bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, dan kurniakan taubat ke atasku. Ini dia kata 70 kali lah. Ini daripada awal sampai akhir lah bulan Rajab. Kemudian astaghfirullah min taksiri fima alayya lillah. Ya Allah, aku minta keampunan daripada kelalaianku. Min taksiri makna daripada kelalaianku, fima alayya lillah, apa yang berlaku ke atasku bagi Allah. Maknanya kita minta keampunan daripada Allah tentang kelalaian kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak banyak, dia 7 kali je. Astaghfirullah min taksiri fima alayya lillah.
Begitu juga astaghfirullah min taksiri fima alayya li Rasulillah. Kecuaian kita terhadap Rasulullah. Begitu juga 7 kali. Kemudian astaghfirullah min taksiri fima alayya li kitabillah. Kecuaian kita terhadap kitab, iaitu Al-Quran. Kemudian astaghfirullah min taksiri fima alayya lil walidain. Ini kelalaian kita terhadap kedua ibu bapa kita. Astaghfirullah min taksiri fima alayya lil walidain, iaitu bagi kedua ibu bapa. Kemudian astaghfirullah min taksiri fima alayya lil muallimin. Kecuaian kita terhadap para guru-guru kita. Kemudian seterusnya astaghfirullah min taksiri fima alayya lil aqrabin. Lil aqrabin, iaitu kecuaian kita terhadap kaum kerabat. Astaghfirullah min taksiri fima alayya lil aqrabin. Kemudian seterusnya astaghfirullah min taksiri fima alayya lil muslimin, bagi orang Islam seluruhnya. Lil muslimin, kecuaian kita terhadap orang Islam. Kemudian astaghfirullah min taksiri fima alayya lil khalqi ajma'in. Kecuaian kita terhadap makhluk keseluruhannya. Kemudian diakhirkan dengan faghfirli warhamni watub alayya birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi daripada Rabbi fili wa rahmatullahi tu, doa istighfar bulan Rajab tu boleh kita baca setiap hari lah. Boleh kita baca pada selepas Zuhr Asar lah. Biasa kalau nak baca selepas maghrib, kadang kita ada kuliah, kadang kita ada baca Yasin. Jadi selepas asar tak ada apa-apa, boleh kita lakukan. Yang pertama tu astaghfirullah min taksiri fima alayya lillah. Dia ada sikit tu lillah itu. Astaghfirullah min taksiri fima alayya lillahi. Kita minta keampunan daripada Allah daripada kelalaian kita terhadap hak Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi ini saya masa belajar dulu di MUA, Said Idrus Al-Habsyi, kami duduk serama. Jadi dia yang memberi amalan ini untuk kita beramal. Itu terpulanglah kepada siapa yang nak beramal dalam bulan Rajab ini. Wallahu alam. Okay. Ada apa-apa nak tanya ke? Okey. Ya, silakan. Nak tanya apa? Silakan. Tentang hadis-hadis, ialah tentang hadis-hadis dhaif. Dia yang didaifkan itu bukan hadis tu, yang didaifkannya adalah perawi-perawi. Perawi-perawi ini
dia dinilai oleh para ulama hadis, misal kata orang yang ambil daripada Imam Bukhari, orang pertama, kedua, ketiga sampai ke sahabat Rasulullah. Banyakkan tadi Abu Hurairah, Abdullah Ibn Abbas, apa semua kan. Jadi yang nak sampaikan kepada Ibn Abbas atau nak sampai kepada Abu Hurairah ini, dia ada ciri-ciri dia. Kalau orang itu terlalu tua, maka ada unsur dhaif di situ. Orang yang nak merawatkan tu, dia umur dah lanjut, maka ada unsur-unsur lemah di situ. Begitu juga orang yang akhlaknya tidak baik, kalau dia merawatkan, maka di situ juga ada unsur lemahnya, kerana dia tidak menjaga akhlak. Orang yang dah tua tadi, kemungkinan ingatan dia tak kuat. Itu yang dinilai, orang tu dinilai, bukan hadis itu. Hadis tu memang daripada Ibn Abbas, daripada Abu Hurairah, itu semua para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi yang dilemahkan itu adalah perawi-perawi, misalnya daripada Bukhari ke, Muslim ke, ataupun Nasa'i ke, sampailah kepada para sahabat itu. Yang itu para ulama memberikan penilaian dalam ilmu hadis, nama al-jarh wa ta'dil. Memang ada suatu perbahasan dan kitab yang begitu besarlah. Jadi dia boleh tahu para perawi itu, siapa dia, apa bentuknya, di mana tinggalnya, semua lengkap. Para ulama menilai orang seseorang itu, maknanya daripada Bukhari sampai kepada Rasul, kepada Ibn Abbas ke, berapa ramai, mungkin ada 5 perawi. Jadi dalam 5 perawi itu, mungkin ada seorang, 2 yang dikatakan tidak mencakupi syarat perawi yang diterima oleh, kalau Imam Bukhari dan Muslim memang dia tak akan terima lah hadis-hadis yang macam tu. Syarat dia ketat. Syarat Imam Bukhari, orang yang merawat tu, orang yang pertama kepada kedua mesti berjumpa, tahu dia punya akhlaknya, budi pekertinya, ingatannya. Yang kedua kepada ketiga pun begitu. Syarat mesti dia jumpa, bukan dia dengar aja. Sami' tu, kalau sami' tu dia kata dengar, tapi qul tu barulah dikatakan orang tu memang betul bercakap dengan perawi yang satu lagi kan. Jadi itu memang pelajaran ulumul hadis ini atau mustalahul hadis memang luas perbahasan dia lah. Saya dulu sempat buat sekejap, konon nak ambil masters di dalam hadis dan tafsir. Jadi tahun pertama tu ikutilah, memang dia bagi kerja untuk menilai hadis-hadis, dan ada rujukan lah apa semua kan, menilai perawi-perawi daripada katalah Bukhari sampailah kepada sahabat. Kita buka tengok orang ni apa dia bentuknya, akhlaknya, ingatan dia, mana dia belajar, daripada mana dia dapat hadis ini, semua itu dikaji lah kan. Tapi malang tak selesai lah, tak habis. Saya pergi haji, mak bapak pun pergi haji, dia kata baliklah. Memang Melaka pun tak bagi lagi bantuan untuk ambil masters. Jadi ambil dia apa tu, diploma pendidikan, terus balik. Apa tu, dari masa bertugas pula baru ambil masters, tapi dalam bidang lain, iaitu kaunseling. Tahun 2000 saya dapat apa tu, kaunseling, masters kaunseling lah. Masa tu di maktab perguruan lah kan. Jadi itu yang apa tu, tentang hadis-hadis lemah ni.
Tapi walaupun macam mana pun ulama hadis membolehkan kita beramal dengan hadis yang lemah, tapi bukan asas hukum agama ataupun akidah, ya. Asas-asas agama, hukum-hukum fiqh mesti hadis sahih. Itu juga tentang akidah, ya. Hadis-hadis yang dibawa semuanya hadis yang sahih, ya, hadis yang kuat, ya. Jadi yang boleh kita beramal hadis-hadis yang daripada hadis lemah ialah fadailul a'mal, iaitu fadilat yang ada di dalam sesuatu ibadah itu, ya. Jadi itu yang dibolehkan oleh para ulama, ya. Okey. Ada lagi nak tanya? Jadi kita tak ada, ya. Jadi kalau tak ada, kita berhenti sekarang tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fatihna fatih ahdana wa karabatin lana fi dinina. Ma'ahli kutul nisa wa zakar rabbi wa fikna wa fikum bima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqan kun halalan daima. Al-akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nafa kull syarr. Rabbana aslih lana kull syu'un wa akra bil radha minkal uyun waqdi rabbana kull duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun wa ufristuru'an ta'akrama man satar wa salatullahi ta'ala mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa ala alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil warar. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina liyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illallah nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.